Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa kabar? Jadi hari ini, hari Kamis 5 Ogos 2021, anak-anak kelas KSSM akan masuk kelas Ibu Fina dalam mata pelajaran Pendidikan, Sains Sosial dan Alam Sekitar, atau nama pendeknya PISAS. Jadi jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi pembelajaran hari ini dalam unit 6, kelestarian atau kitar semula. Jadi yang kedua, anak-anak akan mengetahui apa maksud kelestarian. Dan yang ketiga, anak-anak akan belajar tentang bahan kitar semula daripada plastik dan aluminium. Dan yang terakhir, anak-anak perlu melaksanakan tugasan yang diberikan oleh cikgu dalam bentuk kuis. Jadi, kita tengok dulu apa itu kitar semula. Kitar semula adalah proses mengolah bahan buangan menjadi satu produk yang baru. Okey, bahan buangan pula adalah benda yang tidak digunakan lagi dan akan dibuang. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang bahan kitar semula, kita tengok dulu, kita ulang kaji semula tong kitar semula untuk mengetahui apakah jenis benda yang boleh dikitar semula. Jadi kita tengok tong yang pertama berwarna biru. Tong yang berwarna biru untuk membuang bahan-bahan kertas seperti surat khabar, majalah, kotak kardbod dan lain-lain. Tong yang kedua berwarna coklat. Tong coklat khususnya untuk bahan buangan daripada kaca seperti botol minuman ringan, botol kicap, balang makanan dan lain-lain. Dan tong kitar semula yang ketiga ialah tong yang berwarna oranye. Tong yang berwarna oranye ini khusus untuk tin aluminium dan plastik. Contoh bahan buangan daripada aluminium dan plastik seperti tin minuman ringan, bekas makanan, botol cecair pencuci dan lain-lain. Jadi sebelum anak-anak membuang sampah, pastikan anak-anak telah mengasingkan bahan yang boleh dikitar semula untuk mengurangkan sampah yang akan dibuang. Jadi sekarang kita akan pergi kepada terma kelestarian. Kelestarian berasal daripada perkataan lestari yang bermaksud kekal dan tidak berubah. Kelestarian alam sekitar bermaksud tanggungjawab individu untuk melindungi dan mengekalkan keindahan flora dan fauna serta melindungi alam sekitar untuk mengurangkan pencemaran. Jadi ciri-ciri ini perlu disemai di dalam diri kita supaya alam sekitar kita akan terjaga untuk kegunaan generasi akan datang. Jadi hari ini anak-anak akan pergi menyelusur lebih dalam tentang kitar semula bahan buangan daripada plastik dan aluminium. Plastik dan aluminium kedua-duanya dibuang dalam tong yang berwarna oranye. Okey, kita tengok dulu bahan plastik. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis barang yang diperbuat daripada plastik. Umumnya memang sekarang ini kita banyak menggunakan bahan yang diperbuat daripada plastik. Okey, seterusnya kita tengok bahan buangan daripada aluminium. Aluminium mempunyai nilai tinggi di pasaran. Jadi anak-anak boleh jual semula barangan buangan daripada aluminium. Kita tengok dulu bahan kitar semula daripada plastik. Contohnya seperti tudung saji, botol air, tong sampah plastik, bekas cat, penyangkut baju, botol ubat, botol cecair pencuci lantai, beg plastik, sudu dan garpu,
botol cecair pencuci tangan, bekas minuman, baldi, dan bekas makanan. Kebanyakan bahan-bahan ini boleh digunakan semula sebelum dibuang. Apa produk kita semula daripada plastik? Jadi yang pertama adalah pakaian. Plastik boleh dikitar semula untuk dijadikan benang dan seterusnya dijadikan fabrik sintetik. Yang kedua, plastik boleh dijadikan kraft tangan untuk menghasilkan bakul anyaman. Yang ketiga, plastik boleh juga dijadikan sebagai perabot. Botol-botol plastik yang dilekatkan boleh dijadikan perabot. Dan yang terakhir, arca. Bahan plastik boleh diubah menjadi arca. Jom kita sama-sama lihat bagaimana produk kita semula daripada plastik dihasilkan. Yang pertama, botol plastik dikumpul dari tong kitar semula. Kedua, setelah diasingkan bahan buangan plastik, bahan buangan plastik dibungkus dan dibawa ke kilang. Yang ketiga, bahan buangan plastik dikisar sehingga menjadi hancur. Yang keempat, sebut plastik dijual kepada kilang-kilang untuk menghasilkan produk plastik yang baru. Dan yang terakhir, terhasillah produk plastik yang baru untuk digunakan oleh kita. Seterusnya kita akan lihat bahan kitar semula daripada aluminium. Contoh seperti tin makanan, tin minuman, tin susu, tin makanan haiwan, bekas makanan aluminium, keranjang aluminium, penutup botol minuman, botol aerosol, sudu dan garpu, kuali, dan periuk. Ini adalah bahan buangan daripada aluminium. Tetapi pastikan benda itu tidak digunakan lagi, barulah dikitar semula. Okey, kita tengok apakah ciri-ciri barang aluminium. Yang pertama, barang aluminium adalah ringan, tidak mudah berkarat, tahan lasak, konduktor haba yang baik, tidak mempunyai bau, berwarna putih keperakan, dan yang terakhir, tidak bermagnet. Jadi bagaimanakah cara untuk mengitar semula bahan daripada aluminium? Jom kita lihat sama-sama. Yang pertama, bahan buangan daripada aluminium dikumpulkan di dalam tong kitar semula. Aluminium yang terkumpul dibawa ke kilang untuk diproses. Aluminium akan dicuci terlebih dahulu. Kemudian, ketiga, aluminium akan dicairkan. Apabila telah dicairkan, aluminium dibentuk menjadi ketulan blok yang dipanggil jongkong. Seterusnya, jongkong diproses untuk menjadi gulungan. Gulungan aluminium diproses menjadi produk baharu seperti tin minuman, keranjang aluminium, dan pembalut coklat. Jom kita sama-sama renungkan ayat ini. Persekitaran yang bersih menjamin tahap kesihatan yang tinggi. Jadi cikgu harap anak-anak semua dapat mengamalkan budaya yang menjaga kebersihan untuk menjamin kesihatan diri. Seterusnya, anak-anak perlu membuat tugasan. Jadi ini sangat mudah, iaitu mengenal pasti jenis bahan buangan. Jadi anak-anak perlu klik di link kuisis yang cikgu berikan dan isikan nama anak-anak yang cikgu kenal. Seterusnya, anak-anak perlu pilih jenis bahan buangan berdasarkan gambar.
Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap anak-anak boleh menyiapkan tugasan yang diberikan. Terima kasih kerana sudah masuk kelas. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Bye-bye.